Okey, untuk seterusnya saya akan buat satu folder yang baru kepada PHP 7, php_7. Dan dalam ni macam biasa kita create satu file nama dia index.php. Okey. So saya buka file ni dan file yang tadi saya boleh tutup. Saya tukar kepada PHP 7. Okay, so macam biasa kita create kita punya kelas dulu. Let's say kelas kelas kawan lah lagi ataupun kelas kereta. Okay, kereta. Okay, so dalam kereta of course lah dia akan ada public, let's say public tayar kot. Nah, jumlah tayar. Okay, kemudian public warna, kan, warna. Kemudian ada public jenis, kemudian public brand, apa utah brand, jenama okay, jenama lah, jenama. Okay, so kalau kata kita nak buat create contoh kancil sama dengan new kereta. So kancil adalah sebuah kereta. Kita tahu bahawa kancil adalah sebuah kereta. So kancil jumlah tayar sama dengan 4 biji. Kemudian kita ada warna. Warna adalah putih. Kemudian ada jenis mini dan ada jenamanya adalah Pro2. Okey, ini adalah basic class yang kita dah belajar sebelum ni. Benda yang sama juga. Let's print R kancil. Okey, tetapi yang ni kita panggil sebagai non-static. Okay, non-static kita kena pakai instantiate. Kita kena instantiatekan dia. Instantiate. Okay, kita kena macam ni agent tah. Instantiate. Boleh kot. So kita kena instantiatekan dulu. So nak kata kancil ni ada sebuah kereta, so kita kena instantiatekan kereta kepada kancil. Maka baru kita tahu bahawa kancil ni ada sebuah kereta. Barulah kita boleh akses semua dia punya property public yang non-static. Tetapi contoh kalau kita ada satu static value, public static, let's say kita katakan beroda. Mestilah beroda kan. Okay, kenapa kena ada static? Sebab static ni dia across instance tau. Mana-mana instance pun dia akan ada value yang sama. Contoh tengok saya refresh. Sekarang ni memang dia akan kata apa yang kita key inilah untuk kancil ni. Okay, tetapi kalau saya echo, let's say okay, nak access static punya property, cara dia dah lain. Disebabkan static tak perlu instantiate, kita boleh access directly. Macam mana cara dia? Kita kena pakai double colon. So kereta double colon beroda. Untuk static value kena letak ni lah, letak apa, dollar sign. Astaghfirullahalazim, lupa dah. Okay, so beroda satu, maksudnya dia beroda lah. Even saya buat 2-3 kucing berlari, bukan 2-3 kereta yang lain lah. Contoh kereta let's say Viva, okay, warna kelabu, kategori mini juga. So kalau saya print R kancil, dia akan masih menjadi echo beroda, dia akan masih jadi satu juga. Okey, satu sini pun satu. Sebab dia static, value dia tak berubah. Okey, tetapi kalau kata saya tukar sekali je, saya tukar kat atasnya, kancil beroda sama dengan false, maka automatik kedua-duanya akan jadi kosong. Yang ni kosong, ini pun kosong. Dia akan ikut lah. Maksudnya dia ikut.
Sekali kita declare, dia akan ikut terus untuk semua. Dia tak macam instantiate. Instantiate, kalau kita letak jumlah tayar untuk kancil, maka kancil sahaja value yang ada tayar 4. Tetapi kereta yang Viva dia tak kacau. Contoh macam warna kan. Disebabkan ini adalah instance yang berbeza dengan Viva, maka kita letak warna putih kepada kancil, tidak mengganggu warna kelabu yang dekat ni kancil pula Viva. Warna kelabu dekat Viva. Nampak warna jadi warna kelabu. Yang tadi warna putih. Boleh faham Dia tak macam statik lah. Statik kalau sekali kita dah declare, maka yang semua pun akan berubah. Begitulah cerita dia untuk static value. Begitu juga dengan boleh buat function public static function, let's say jalan, kan. So echo jalan. Okay. Kalau nak tahu lagi dia punya nak tengok lagi sama ada dia benda yang sama atau tidak, kita boleh buat macam ni. Public static nombor sama dengan kosong. Okay. So kalau kita nak access value daripada, okay, ingat kan static function hanya boleh access static static dengan static lah. Sebab yang non static nak kena ada instance. Itu masalahnya. So kalau kata tak ada instance, dia tak boleh access public tayar semua ni, tak boleh. Dia cuma yang static function, static method hanya boleh access static punya property. Contoh, sekarang saya nak access numbers kan. Cara nak access number tadi, kalau yang tadi video sebelum ni saya tunjuk non static kena pakai this, tetapi kalau static kena pakai self number. Okay, saya buat equal plus 1 sebab saya nak buat naik. So plus saya panggil balik self number. Contoh tengok saya buat ni, saya hiddenkan dulu. Okay, contoh. Nak tahu benda ni betul ke tak yang dia duduk pada tempat yang sama. Disebabkan dia statik, maka sepatutnya dia nombor ni akan meningkat lah. Contoh saya panggil kereta jalan 1. Okay, kalau saya buat banyak kali, dia akan jadi jalan 2, jalan 3, jalan 4. Nombornya akan meningkat. Sebab apa? Sebab benda ni statik. So dia akan simpan dalam memori lah. Sementara page tu belum habis load, dia akan simpan dalam memori. Dia tak macam instance ni, dia ada simpan dalam memori dia sendiri sahaja. Yang ni tak ada simpan memori untuk share kepada semua lah. Boleh faham kot? Basic dia begitulah ceritanya. So ini adalah beza antara static dengan non-static. Okay. Dan kemudian kita ada satu lagi method yang saya terlepas pandang tadi, iaitu constructor method. Okay, constructor method ni pula dia berbeza lah. Constructor method dia bukan static. Okay, contoh. Let's say public function construct. Okay. Apakah maksud function ni? Yang ni kena hafal lah. Yang ni memang kalau kata nak pakai, kena hafal bentuk dia macam ni. Takkan berubah. Dia takkan ada nama static. Okay, ini dah topik lain topik lain tau. Sebab tadi saya terlepas pandang bab ni. Okay, yang bab static ni dah habis. Sekarang saya cerita tentang constructor method. Okay, constructor method adalah satu method yang dipanggil secara automatik apabila kita instantiatekan kereta. Contoh saya buat satu contoh, control Q. Ini pun saya control Q kan dia. Okay. Every time saya panggil kancil new kereta dan Viva new kereta, maka saya boleh echo something. Hello. Okay, bila saya refresh, dia akan jadi hello. Bermaksud, every time kita instantiatekan new kereta, dia akan run function dalam ni. Itu je lah. Selalunya orang akan buat parser tau, ataupun dia akan passkan parameter. Contoh, kereta kancil atau tayar 4, warna putih. Okay. Kemudian kat sini dia akan buatlah, saya besarkan sikit. So kat sini dia akan buatlah, pertama dia ada mungkin tak ada nama Dia ada, patutnya ada jenama ni, Pro 2.
Okey, dia akan buat macam ni. Pro 2, kemudian dia ada jumlah tayar dan dia ada putih warna, underscore warna. Okey. Sebenarnya kita tak boleh letaklah nama yang sama, takut keliru. Sebenarnya boleh je. Contohnya jenama kan, tulis jenama. Oops. Jenama boleh je. Tapi takut keliru, kan. Tapi kalau tak nama sama boleh. Contoh jumlah tayar, warna sini tukar. Okey, kemudian bawah ni barulah kita assignkan yang this jenama sama dengan jenama sama dengan jenama. Kemudian this jumlah tayar adalah sama dengan jumlah tayar. Kemudian this warna sama dengan warna. Okey. Yang ni saya boleh padam lah. So maka ada orang suka buat macam ni lah. That's why sometimes yang jenama semua ni boleh jadi private. Sebab kita boleh declarekan value-nya dekat dalam instantiate ni, dekat dalam ni. So dia punya result adalah sama. So kalau saya refresh, too few argument, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apa too few argument ni? Oh, okey. Sebab kereta ni tak ada. Okey. Kancil je ada. Okey. So baru dah dia ada jumlah tayar, warna apa dan jenamanya apa. Benda yang samalah. Maksudnya dia pass dalam constructor method punya parameter, dan dalam constructor method baru dia assign balik kepada kita punya property. Ataupun so yang ni, yang jenama semua ni dah boleh jadi private lah. Boleh private kan dia. Yang warna boleh private kan dia. Apa lagi? Jumlah tayar pun boleh private kan dia. Kan? Tetapi structure masih sama. Dia akan bagi tahu lah benda ni private. Itu je lah. Okay. So inilah dia static method dan juga constructor method. Static property, static method dan juga kita punya constructor method. Okay. Apa-apa pun, terima kasih. So kita akan tengok seterusnya dalam PHP Object Oriented apa lagi yang kita boleh bongkarkan. Okay. Jumpa video-video akan datang.